masa 30 minit, boleh pergi tandas dan sebagainya, minum air dan sebagainya. Dan akhir sekali kita ada slot ujian saringan tahfiz. Kita akan buat orientasi ni dalam medium Google Meet, insyaAllah. Okey, untuk hari yang kedua pada 19 hari bulan 1 pula, sama ada pendaftaran dan kehadiran murid. Pastikan ibu bapa, pastikan anak-anak hadir untuk orientasi ini, dan kita akan ada perhimpunan murid, kita ada aktiviti slot kesegaran, slot sekolah saya iaitu tours repeat. Murid-murid akan berehat seketika dan kita akan terus dengan slot kebajikan berkenaan dengan SOP dan penjarakan yang perlu untuk murid ambil tahu sekiranya sekolah berjalan seperti biasa. Dan seterusnya kita ada taklimat kelas atas talian daripada penolong kanan akademik, insyaAllah, dan kita majlis penutup. Cuma 2 hari sahaja orientasi, dan pastikan ibu bapa dapat meluangkan masa bersama anak-anak untuk membantu dalam urusan murid-murid dalam mengikuti orientasi murid ini. Okey, seterusnya program yang kedua, program yang 3, tadi ada 3 program tapi ini yang ketiga lah, iaitu program usrah murid. Sama seperti sebelum ini, untuk makluman kepada ibu bapa yang baru, kita akan ada usrah murid ini setiap hari Jumaat pada pukul 2.45 petang sehingga 3.15 petang lah ya, selama 30 minit. Okey, medium yang kita akan gunakan Discord iaitu atas talian. Nanti berkenaan dengan taklimat berkenaan dengan Discord ni akan diberikan oleh PK Akademik nanti, insyaAllah. Dan untuk makluman ibu bapa juga ya, untuk tahun 1, 2 dan 3 hanya melihat rakaman usrah sahaja. Maksudnya tidak perlu atas talian, dan boleh melihat rakaman tersebut di channel TV Pendidikan Darul Amilin, iaitu YouTube TV Pendidikan Darul Amilin. Sebelum itu kami akan share ke grup-grup WhatsApp tahun ibu bapa semualah untuk mendapatkan link TV Pendidikan ataupun channel TV Pendidikan Darul Amilin ini untuk usrah ni, insyaAllah. Dan bagi tahun 4, 5 dan 6 kita akan buat atas talian. Kiranya kehadiran tu adalah murid 4, 5 dan 6 sahaja. Untuk murid tahun 1, 2 dengan 3 just boleh tengok dalam YouTube sahaja, okey? Tidak perlu untuk menghadiri atas talian tersebut. Okey, itu saja berkenaan dengan pemakluman 2 program yang terkini, dan cuma untuk pengagihan buku nanti Ustaz Fitri selaku guru besar akan memaklumkan info yang terkini ya. Okey, ada apa-apa persoalan setakat ni ke saya buka ke hujung nanti? Sekiranya ada boleh bertanya, insyaAllah. Okey, sekiranya tak ada lah ya. Okey, itu saja daripada saya. Saya serahkan kepada pengurusi majlis. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustazah Afilah di atas pembentangan yang sampai sebentar tadi. Namun sekiranya ibu bapa ada masalah ataupun ada pertanyaan, kemusykilan, boleh kumpulkan di ruangan komen, ruangan apa orang panggil, komen lah kan. Okey, boleh tinggalkan soalan di situ, nanti Ustazah Afilah akan lihat. Okey, baik. Seterusnya di bahagian hal ehwal murid kita dah selesai. Sekarang kita akan masuk ke bahagian akademik. Bahagian akademik ini akan membentangkan tentang jadual waktu, jadual persekolahan dan bagaimana kelas secara atas talian akan dijalankan. Okey, baik. Saya persilakan Ustaz Adinas bin Krangsud selaku penolong kanan akademik Sri Darul Amilin untuk membentangkan jadual perjalanan dan segala perancangan tentang kelas atas talian. Wallahualam. Ustaz Adinas ready dah? Okey, ready dah. Okey, baik, silakan. Saya serahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada semua ibu bapa, baik yang lama ataupun yang baru. Okay. Selamat datang dan selamat juga menghadiri taklimat untuk ibu bapa pada malam ini. Untuk bahagian akademik, okay.
terdapat beberapa makluman penting yang perlu diambil tahu oleh semua ibu bapa. Yang pertama adalah tentang kelas atas talian. Okay. Kelas atas talian akan bermula pada 20 Januari 2021. Okay. Jadual akan diberikan selewat-lewatnya pada hari Isnin ini. Memang jadual dah siap tapi insyaAllah akan difinaliskan dan akan diberikan selewat-lewatnya pada hari Isnin ini. Untuk masa kelas atas talian, untuk tahap 1, okay, kelas atas talian daripada hari Isnin hingga hari Khamis akan bermula daripada pukul 9 pagi sehingga 12.30 hari. Okay, untuk tahap 2, untuk hari Isnin hingga hari Khamis bermula pada pukul 9 pagi sehingga pukul 1 petang. Manakala hari Jumaat akan bermula pada jam 9 pagi sehingga pukul 11 pagi. Okay. Itu adalah untuk masa, okay? Masa yang akan kita jalankan kelas atas talian. Okay. Okay. Untuk medium, okay. Sebelum kita tentang medium, senarai murid, okay, senarai nama murid dan guru kelas masing-masing akan diberikan selewat-lewatnya pada hari Isnin ini juga. Okay. Dan itu untuk memudahkan murid-murid untuk masuk ke kelas masing-masing lah bila bermulanya kelas atas talian. Okay. Untuk medium, okay, medium yang akan digunakan adalah medium Discord. Okay. Yang ini akan diterangkan oleh Sir Amir, okay, sebagai admin bagi Discord. Okay. Dan insyaAllah benda tu akan dijelaskan pada selepas ini. Okay. Selain tu, untuk tahun 1, okay, untuk tahun 1, ibu bapa yang ada anak tahun 1, program transisi selama 43 hari akan diadakan seperti mana yang telah digariskan oleh KPM. Okay. Yang ini akan mengambil masa 43 hari lah. Dan penerangan ini akan dijelaskan lebih lanjut lagi oleh Ustazah Sarah selepas ini. Okay. Yang itu adalah yang ke-6. Okay. Pemakluman yang ke-7 daripada bahagian akademik, okay, adalah berkenaan tentang slip keputusan peperiksaan akhir tahun alternatif, okay, bagi tahun 2020. Okay. Boleh mula diambil pada hari Selasa, semasa penyerahan buku teks. Okay. Meja bahagian akademik akan dibuka untuk memudahkan ibu bapa mengambil slip keputusan tersebut. Okay. Jadi sebagaimana yang sebelum ni, okay, sebarang pertanyaan, okay, boleh di ruang komen dan insyaAllah kita akan cuba atasi masalah. Terutama kita memang faham kebanyakan kelas atas talian ni mempunyai masalah apabila ibu dan ayah bekerja kan. Dan insyaAllah untuk tahun lepas kita buat rakaman di YouTube. Dan insyaAllah tahun ni kami akan maklumkanlah penyelesaian untuk masalah ibu bapa yang bekerja lah. InsyaAllah kami akan maklumkan selepas ni lah. Okay, untuk murid baru tu nantilah untuk kita akan bagi taklimat masa dalam orientasi murid tahun 1 nanti. Okay. Okay, pemakluman ni akan di-post baliklah dalam grup parent semula pada selepas ni. Okay, itu saja daripada bahagian akademik dan teruslah serahkan semula kepada Ustazah Balkis. Okay, terima kasih Ustaz Adinaz atas penerangan tentang jadual perjalanan sekolah dan kelas secara atas talian. Okay, macam biasa, sekiranya ada pertanyaan ataupun kemusykilan, ibu bapa boleh ajukan soalan di ruangan yang disediakan, di ruangan komen yang bertulis. Sebabnya supaya kami tidak terlepas pandang sekiranya maknanya kita boleh kumpul soalan dulu lah dan di akhir nanti kita boleh InsyaAllah di bahagian pentadbiran boleh jawab di akhir taklimat. Okay, seterusnya kita akan menjemput Ustaz Amir ataupun Sir Amir Danish bagi membentangkan ataupun mengajar tutorial cara-cara bagaimana
menggunakan Discord. Discord sebagai satu cara pembelajaran di atas talian. Tapi sekejap ya, saya nak tanya. Ustaz Amir ada tak? Ustaz Amir? Okey. Ustaz Amir dah sedia, Ustaz Amir? Dah? Okey. Tak ikat. Okey, baik. Okey. Ustaz Amir, saya boleh serahkan terus pada Ustaz Amir ke? Okey, baik. Harap ibu bapa boleh ambil perhatian tentang bagaimana tutorial, bagaimana cara yang terkini daripada kami untuk menjalankan kelas atas talian ini. Okey, baik. Silakan Ustaz Amir.
Sami dah ke? Okey, baik. Terima kasih Ustaz Amir atau Profesor Amir. Cuma Ustaz Amir nak tanya, adakah tutorial ni akan di-upload di dalam YouTube rasmi Siti Darul Amilin? Okay. Nanti ibu bapa boleh tengok di dalam YouTube Siti kami, apa-apa boleh rujuk di situ tentang tutorial macam mana Discord ni berfungsi. Okey, baik. Kita dah selesai dengan pembentangan tentang cara tutorial macam mana cara untuk menggunakan Discord sebagai medium pembelajaran yang terkini bagi murid-murid Siti. Dan seterusnya kita nak jemput Ustazah Siti Sarah binti Razali untuk membentangkan tentang modul transisi bagi tahun 1 yang akan dijalankan pada selepas mengikut tarikh yang akan dimaklumkan lah. Ustazah Sarah? Ya, saya. Ustazah Sarah dah Dah. Jelas tak suara? dengar suara saya. Okey, jelas. Okey. Saya mulakan? Boleh Ustazah, silakan. Okey, terima kasih kepada Ustazah Balkis. Okey, untuk program transisi sebagaimana yang telah dimaklumkan oleh Ustaz Adinas sebentar tadi, transisi ini adalah yang pertama kali diadakan di Siti Darul Amilin. Oleh itu, sebelum saya membentangkan taklimat ini, saya akan menyatakanlah objektif untuk transisi 2021. Objektif untuk transisi yang pertama adalah menyesuaikan murid dengan keadaan dan persekitaran sekarang. Yang kedua adalah untuk meningkatkan keyakinan murid
dan membentuk sikap positif dalam interaksi sosial serta pembelajaran. Okay, yang ketiga adalah menyediakan murid dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk pembelajaran seterusnya. Okay, untuk makluman ibu bapa, buku transisi ini telah kami bekalkanlah untuk anak-anak dan pembekalan ini akan diserahkan pada keesokan hari iaitu pada 16 Januari. Buku yang akan anak-anak perolehi adalah untuk subjek BM, BI, MAT dan Jawi saja, iaitu 4 buah buku. Okey, buku-buku ini akan digunakan oleh anak-anak semasa sesi PDPC iaitu yang bermula daripada 20 Januari 2021 hingga 25 Mac 2021 iaitu selama 43 hari. Okey, disebabkan program transisi ini adalah yang pertama kali diadakan di sekolah ini, maka saya sebagai guru transisi memohon kerjasama daripada ibu bapa lah untuk membantu kami daripada aspek seperti memberi sokongan dan dorongan positif tentang pembelajaran di tahun 1. Seterusnya adalah membantu meningkatkan keyakinan anak dalam pembelajaran dari semasa ke semasa dan mengadakan interaksi dengan guru tentang perkembangan anak-anak dari semasa ke semasa. Bagi memastikan kelengkapan anak-anak ini lengkap, maka ibu bapa perlu menyediakan alatan tulis buku yang selengkapnya lah untuk proses anak-anak belajar. Okay, seterusnya adalah memberi komitmen dan mengikuti perkembangan aktiviti yang dilaksanakan oleh pihak sekolah. Okay, itu adalah antara peranan ibu bapa yang perlu dilaksanakanlah semasa PDPC di sekolah. Oleh itu saya menyarankan supaya ibu bapa menetapkan komitmen yang sepenuhnya sebab untuk yang tahun ini sebagaimana yang telah kita maklum disebabkan COVID, jadi anak-anak kurang untuk terlibat dengan aktiviti pembelajaran. Oleh itu saya sebagai guru meminta bantuan ibu bapa lah untuk melancarkan aktiviti pembelajaran kepada anak-anak. Itu saja daripada saya. Jika ada apa-apa pertanyaan boleh maklumkan di ruang chat. Okey, kalau tiada pertanyaan saya serahkan kembali kepada Ustazah Balqis. Terima kasih. Saya harap sekiranya ada ibu bapa yang masih lagi keliru atau ada kemusykilan, selepas ni sama ada boleh WhatsApp di nombor pejabat ataupun boleh tinggalkan di ruangan komen. InsyaAllah kita cuba untuk jawab malam ni persoalan-persoalan yang timbul. Semoga terlerainya kemusykilan ataupun pertanyaan yang selama ni ada dalam fikiran ibu bapa sendirilah. Okey, baik. Seterusnya saya akan menjemput Ustaz Muhammad Fitri bin Uthman selaku Guru Besar Siti Darul Aminin untuk membentangkan Ustaz punya pembentangan. Saya harap ibu bapa semua ambil perhatian dengan pembentangan yang akan disampaikan oleh Guru Besar sendiri. Moga jelas tentang penerangan dan penjelasan yang disampaikan oleh beliau. Wallahu a'lam. Ustaz Fitri dah sedia? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan anda jelas ya? Okey, alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Alhamdulillah, yang dirahmati Tuan Pengerusi Seriti Kawasan Kosangor Ustaz Abdul Kadir, Pentadbir Seriti Darul Amilin, guru-guru penolong kanan dan yang terutamanya yang dihormati ibu bapa sekalian. InsyaAllah
hari ini kita adakan taklimat pertama bagi sesi tahun 2021. Saya selaku guru besar mengalu-alukan kehadiran semua ibu bapa yang hadir pada malam ini. Dan insya-Allah bagi ibu bapa yang tidak dapat hadir, kita akan muat naik video ni ke dalam YouTube channel untuk diikuti dan supaya maklumat ini sampai kepada semua ibu bapa. Dan insya-Allah sampai ke slot saya sendiri, taklimat ibu bapa 2021 Sri Darul Amilin. Insya-Allah ada beberapa perkara yang kita akan beri perhatian terhadap ucapan saya ini. Pertama, objektif program pada malam ini ataupun apa yang saya akan sampaikan adalah memaklumkan polisi 2021 Sri T, kemudian memaklumkan program terdekat Sri T, kemudian memaklumkan persiapan persekolahan mendepani COVID-19. Jadi terdapat beberapa perkara yang saya akan sampaikan. Ada perkara yang telah dirancang awal dan ada perkara yang terpaksa berubah atas perubahan-perubahan dan juga keadaan semasa yang dihadapi di sekitar kita, terutama sekali di Puncak Alam. Jadi yang pertamanya adalah berkaitan dengan polisi Sri T. Ini perlu kita fahami bahawa Sri T terikat dengan pelbagai pihak dan perlu meliputi, dan saya yakin kita di peringkat semua institusi, tempat pekerjaan dan lain-lain terikat dengan pelbagai peraturan yang terkini. Pertamanya, kalau di Sri T ni kami memang terikat dengan KPM lah, Kementerian Pendidikan Malaysia secara umumnya. Semua institusi pendidikan tertakluk pada peraturan Kementerian Pendidikan Malaysia. Kemudian yang kedua adalah Jabatan Agama Islam Selangor JAIS. Jadi kami juga berdaftar dengan JAIS dan perlu mengikuti garis panduan yang disediakan oleh JAIS. Dan yang ketiga adalah Majlis Keselamatan Negara. Ini kita tak terlepas lah. Apabila ditubuhkan dan diaktifkan Majlis Keselamatan Negara, kita semua terikat dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara, terutama sekali apabila bencana yang melibatkan COVID dan juga banjir ini timbul. Seterusnya adalah yang terkini adalah mengenai proklamasi darurat oleh Yang di-Pertuan Agong. Jadi ini adalah antara perkara-perkara lain yang memberi kesan kepada Sri T dan juga kepada anak-anak kita. Apabila diumumkan proklamasi darurat oleh Yang di-Pertuan Agong, darurat dalam bentuk pentadbiran, jadi kita semua terikat dengan arahan-arahan yang akan disampaikan oleh Yang di-Pertuan Agong. Bahkan kemungkinan ada perkara-perkara yang akan yang memerlukan kuasa Yang di-Pertuan Agong yang tak boleh disampaikan oleh Perdana Menteri sendiri, menyebabkan darurat diumumkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Nanti kita tengoklah perkembangan-perkembangan yang akan berlaku. Seterusnya yang terakhir adalah Sri T Pusat lah. Kami bernaung di peringkat Sri T Pusat, Sri T Negeri dan juga Sri T Cawangan. Kami juga terikat dengan Sri T Pusat. Jadi inilah antara beberapa pihak yang kita sebenarnya terikat tanpa kita sedar, yang menyebabkan tindakan-tindakan yang terkini, polisi-polisi terkini dibuat. Next. Ini adalah rumusan pengoperasian institusi pendidikan di kawasan PKP, PKPB dan juga PKPP. Ini oleh KPM sahaja. Secara ringkasnya, sekolah swasta dan sekolah antarabangsa kategori kelas peperiksaan dan bukan peperiksaan. Bagi kelas peperiksaan, kita fokus dekat PKP sahaja. Sebenarnya untuk kelas peperiksaan, PKP bersemuka. Dan jadi kami semaklah untuk budak UPKK, PSRA dan juga UPSR macam mana. Tapi dimaklumkan kita kelas pula dengan JAIS. JAIS tak membenarkanlah murid-murid peperiksaan untuk buka. Dan kelas bukan peperiksaan, PDPR lah. Dan bagi sekolah-sekolah swasta yang tertentu, secara umumnya KPM kata disarankan untuk ikut, boleh buka tapi atas risiko sendiri, dan inilah risiko-risiko yang kebanyakan sekolah-sekolah tak bersedia untuk ambil lah, bahaya. Jadi ini antara perkara-perkara yang perlu diberi perhatian oleh ibu bapa lah dan juga pihak pentadbir. Okey, seterusnya program sepanjang Januari. Okey, program sepanjang Januari, program malam ini taklimat ibu bapa 1 sehingga 6. Kemudian 16 Januari sepatutnya ada pengagihan buku teks. Duka cita dimaklumkan
Ini makluman penting yang baru kami terima pukul 9.30 tadi. Duka cita dimaklumkan bahawa program pengajian buku teks bagi 16 Januari terpaksa dibatalkan atas beberapa faktor. Faktor yang paling utama adalah yang pertama, premis bersebelahan dengan Seriti, stafnya positif COVID-19 dan bahkan kedai pemilik tersebut adalah salah seorang ibu bapa Seriti. Jadi kita doakan semoga warga premis tersebut dipermudahkan urusan dan diberikan kesembuhan segera. Ini berita yang terkini lah, dimaklumkan bahawa premis di bersebelahan, betul-betul sebelahan Seriti dimaklumkan positif COVID-19 staf pejabatnya. Jadi kami mengambil keputusan untuk menangguhkan terlebih dahulu program esok. Kemudian kemungkinan jika notis tersebut berlanjutan sehingga 2 minggu, maka kami akan membatalkan juga 18 dan 19 hari bulan untuk pengagihan buku tahun 2 sehingga tahun 6. Namun begitu, pengagihan buku dapat diakses melalui secara digital. Sebahagian besar buku-buku akan didapati secara digital. Untuk 20 hari bulan nanti, guru dan murid akan menggunakan bahan digital terlebih dahulu supaya sempat untuk pihak Seriti untuk membuat keputusan lanjut macam mana perkembangan premis tersebut. Jadi kita doakan premis yang bersebelahan dengan Seriti tersebut, warganya, pekerja-pekerjanya diberikan kesihatan. Jadi ini kes terbarulah yang berlaku di alam suria dan juga di puncak alam kita. Ini mesej yang kami baru dapat sebentar tadi. Jadi 19 hari bulan pengagihan buku dan serahan keputusan peperiksaan akhir tahun. Sepatutnya akan ada pengagihan keputusan peperiksaan juga. Cuma mungkin pengagihan keputusan peperiksaan ni kami akan fikirkan alternatif lain yang sesuai sebab result dah keluar. Jadi seeloknya untuk murid-murid dapatlah keputusan tu sama ada melalui guru kelas dan sebagainya. Cadangan awalnya memang kami nak serahkan buku teks sekali dengan keputusan peperiksaan akhir tahun. Jadi itu pemakluman yang penting. Program pengagihan buku teks terpaksa dibatalkan atas faktor jangkitan COVID-19 yang berlaku bersebelahan dengan Seriti. Dan seterusnya 20 hari bulan kelas secara atas talian, ini perlu beri perhatian. Ada 2 jenis kelas. Yang pertama adalah kelas akademik, akan berlaku Isnin sehingga Jumaat pukul 9 hingga 1 petang. Ada yang tanya tadi macam mana dengan pemakaian dan sebagainya, pemakaian murid dan sebagainya. Saya secara tak rasmi lagi mengalu-alukanlah ibu bapa yang nak mempersiapkan murid dengan pakaian dan sebagainya sekiranya perlu. Namun begitu, kami memberi kelonggaranlah untuk apa-apa juga pakaian yang sopan dan juga menutup aurat di dalam kelas untuk menghadiri kelas atas talian. Seterusnya untuk kelas pratafis pula, Isnin sehingga Khamis pukul 2.30 petang sehingga 4.30 petang. Jadi apa yang kami rangka ini adalah berdasarkan respon daripada ibu-ibu bapa yang memohon agar melakukan perbincangan dengan pihak sekolah agar kelas dilakukan secara efektif dan juga secara menyeluruh atas pelbagai faktor yang kita sama-sama pertimbangkan. Kita tak boleh nak mengharapkan COVID-19 ni selesai segera. Itu doa kita. Doa kita adalah supaya COVID-19 ni selesai segera. Cuma realitinya COVID-19 kes daripada 3,000 lebih takkan menjadi kosong ataupun takkan turun ke 100 dalam masa 2 minggu. Ini adalah perkara-perkara yang perlu kita jangka secara lebih awal. Jadi kita perlu bersedia untuk menjalani kelas akademik atas talian dengan lebih serius bagi memastikan anak-anak kita tak berlaku lagi keciciran seperti mana berlaku di setengah tempat. Jadi kita nak memastikan kualiti anak-anak kita dari sudut akademik, diniah dan juga pratafis sentiasa dalam keadaan yang paling terbaik. Yang kita mampu lakukan. Jadi kelas lepas ini kelas akademik 9 hingga 1, kemudian pratafis pukul 2.30 hingga 4.30 petang. Jadi kita boleh sama-samalah memberi semangat dan motivasi kepada anak-anak kita untuk
menghadiri kelas dan menerima norma baru ini secara menyeluruh. Dan kita pun perlu bersedia lah. Kalau kita guru-guru mengeluh, pendidikan akan tercicir. Kalau ibu bapa mengeluh, pendidikan pun akan tercicir. Kalau murid-murid mengeluh, pendidikan pun akan tercicir. Jadi yang paling terbaik, guru-guru perlu bermotivasi, ibu bapa perlu bermotivasi dan anak-anak perlu bermotivasi. Semua pihak perlu mengekalkan semangat yang ada dan tidak berputus asa lah. InsyaAllah kita lakukan terbaik untuk pendidikan anak-anak kita. Diharapkan dengan penyusunan semula jadual ini dan kita lakukan secara lebih serius insya-Allah. Jadi untuk sistem yang akan digunakan nanti di SCOT, diharapkan sistem tersebut mampu untuk melancarkan lagi kelas yang kita akan adakan insya-Allah. Next. Okey, persiapan sekolah sesi 2021 menyediakan platform PDPR yang lebih baik. Ini platform ini telah dibentangkan oleh Sir Amir, bahagian IT kami, Sri Darul Amilin. Jadi sistem sokongan akan disediakan insya-Allah. Bagi murid-murid yang ada masalah, kami akan update lah murid yang hadir kelas dan sebagainya. Bagi yang tak hadir, insya-Allah kita akan hubungi segera sekiranya ada sebarang masalah. Jadi kita akan cuba bantulah, dan ibu bapa pun sekiranya ada masalah boleh hubungi pihak sekolah untuk kita bimbing supaya dapat berada dalam sistem yang sama dengan anak-anak yang lain insya-Allah. Kemudian sistem sokongan berkaitan emosi murid. Seperti kita dimaklumkan sekejap lagi saya akan maklumkan sistem sokongan berkaitan emosi murid. Kita faham murid-murid bila terlalu lama di rumah dan sebagainya, kurang terbatas aktiviti sosial, terbatas dari sudut pergaulan seharian, lama tak berjumpa dengan sahabat-sahabat dan sebagainya, kemungkinan emosi murid akan mengalami tidak stabil dan sebagainya, ataupun masalah-masalah tertentu. Jadi kita akan saya akan maklumkan satu sistem sokongan untuk membantu murid. Kemudian adalah sistem komunikasi dan respon ibu bapa, dan kejap lagi saya akan maklumkan juga satu sistem ibu bapa ada banyak bagi idea, cadangan ataupun aduan. Jadi kita nak supaya cadangan, idea dan aduan itu diuruskan dengan lebih baik. Jadi next. Okey, sistem laporan e-kasih. Sistem laporan e-kasih ni akan diuruskan seliaan unit kaunseling, iaitu Ustazah Nurul Adilah binti Suwarno. Ustazah Nurul Adilah binti Suwarno, pemegang ijazah sarjana muda kaunseling dengan kepujian USIM. Jadi kita letakkan orang yang piawai untuk menguruskan unit kaunseling dan menguruskan sistem e-kasih ini. Memastikan sebarang permasalahan berkaitan anak-anak dapat diuruskan secara lebih efektif. Permasalahan yang berbentuk umum lah, bukan berbentuk khusus. Jadi kalau anak-anak mengalami masalah pembelajaran, masalah gangguan sudut emosi, tak nak masuk belajar dan sebagainya, kita boleh untuk bantu sama-sama insya-Allah. Kemudian anak ibu bapa dapat berbincang dengan para guru berkaitan perkembangan anak-anak. Jadi kalau ibu bapa merasakan anak-anak mereka mengalami masalah dari sudut perkembangan dan sebagainya, boleh menggunakan pautan ini dan akan dibimbinglah oleh Ustazah Nurul Adilah. Kita tak menjanjikan penyelesaian, tetapi jalan ke arah penyelesaian tu akan dibincangkan bersama. Kemudian akan mula beroperasi pada 1 Februari 2021. Sistem ni akan beroperasi pada 1 Februari 2021. Nombor talian rasmi akan disebarkan mulai akhir Januari. Jadi laporan-laporan, pengaduan ataupun sebarang respon daripada ibu bapa akan dikumpulkan mulai akhir Januari dan mula untuk diambil tindakan dan juga dibantu bermula dengan Februari. Sistem ini hanya akan mencakupi permasalahan ringan murid yang boleh diselesaikan dalam bidang kuasa pihak sekolah. Kami faham anak-anak mungkin menghadapi masalah lebih besar yang luar daripada bidang kuasa kami. Jadi itu kita akan rujuk kepada pihak yang lebih berwajib lah. Permasalahan yang kami akan dapat sama-sama beri perhatian termasuklah masalah pembelajaran, masalah fokus, masalah tekanan murid yang kita nampak, mungkin murid mengalami stres dan sebagainya, kita akan bantu sama-sama insya-Allah. Jadi saya akan sebarkan
bahagian pentadbiran akan saya sebarkan mulai akhir Januari lah talian edukasi. Seterusnya, sistem e-respon. Next. Okey, sistem e-respon adalah sistem pengaduan cadangan idea daripada ibu bapa kepada pihak sekolah. Jadi sebelum ni kita nampak banyak cadangan-cadangan idea atau pengaduan daripada ibu bapa yang nak sampaikan kepada kita. Jadi kita nak supaya bukan disampaikan pada individu tertentu sahaja, tapi diuruskan dengan baik. Ibu bapa sebagai ejen semak dan imbang terhadap tugas guru. Jadi ibu bapa yang semak dan juga imbang terhadap tugasan-tugasan guru. Jadi kita nak supaya guru merasa seronok untuk mengajar, ibu bapa rasa tenang dan sebagainya, anak-anak pun rasa seronok untuk belajar. Jadi memastikan semua aduan diuruskan secara berkesan. Setiap aduan, cadangan dan idea dapat diproses secara telus. Setiap aduan, cadangan dan idea dapat diproses secara telus tanpa disisihkan di mana-mana pihak. Okey, AJK akan melibatkan ibu bapa, pentadbir dan juga ahli lembaga pengarah. Jadi akan melibatkan semualah ibu bapa, pentadbir dan juga ahli lembaga pengarah supaya kita dapat menyelesaikan masalah tersebut, idea itu ataupun masalah ataupun idea itu dapat diuruskan dengan baiklah dan kita dapat pandangan daripada semua pihak. Kemudian akan beroperasi bermula 20 Januari 2021. Sistem ni akan mula beroperasi bermula 20 Januari 2021 insya-Allah. Next. Yang terakhir yang boleh saya sampaikan adalah benda yang paling baik yang kita dapat berikan kepada anak-anak adalah masa. Jadi sebelum ni mungkin kita rasa kita terpaksa berada di rumah dan sebagainya, kita dah bagi masa. Cuma untuk khususnya masa dan hak anak-anak kita adalah berkaitan dengan pendidikan. Jadi Seriti bukan sekadar pusat kami untuk menghasilkan duit dan sebagainya, tapi isu pendidikan anak-anak adalah isu yang teras yang perlu diselesaikan bersama-sama dan menjadi fokus pada kita. Bukan sekadar segi akaun dan sebagainya, tapi juga objektif sebenar kita semua berkaitan dengan kemenjadian murid pada anak-anak kita insya-Allah. Jadi diharapkan dengan apa yang kami dapat lakukan, ini insya-Allah akan beri penambahbaikan dalam sistem kita. Macam saya sebutkan tadi, akhirnya 2021 baru kunjung tiba dan 2020 telah berlalu. Sebahagian daripada perkara sama ada baik ataupun buruk telah pun berlaku dan kita sama-sama telah mengharunginya. Dan saya mendoakan secara peribadi, mendoakan semua ibu bapa dipermudahkan urusan dari sudut ekonomi, dari sudut sosial, dari sudut kemasyarakatan, dan diharapkan kita dapat kekal tenang dan juga kekal bertenaga insya-Allah untuk mengharungi baki tahun kita dengan baik. Dan objektif di Seriti Darul Amilin, walaupun apa yang berlaku, kita mengharungi badai ini bersama-sama dan memastikan pendidikan anak-anak terus terjamin insya-Allah. Itu daripada saya. Ada pelbagai soalan, nanti saya akan cuba kumpulkan dan cuba jawab insya-Allah. Jadi saya serah kepada Ustazah Balkis semula insya-Allah. Terima kasih Ustaz Fitri selaku Guru Besar Seriti Darul Amilin menyampaikan beberapa perkara penting yang perlu ibu bapa ambil maklum berkenaan dengan pengagihan buku teks dan perjalanan sekolah. Baik, dan akhir sekali saya akan menjemput orang besar Seriti Darul Amilin, pengurusi kita Ustaz Abdul Kadir bin Omar untuk menyampaikan beberapa amanat ataupun ucapan beliau bagi ibu bapa dan juga selaku ibu bapa di Seriti Darul Amilin juga. Ustaz Kadir, Assalamualaikum. Ustaz Kadir. Assalamualaikum. Ustaz Kadir sedia? Ya, baik. Ya, baik. Ustaz, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih diucapkan pada Ustazah Balqis selaku pengurusi majlis, juga merangkap pegawai takbir Seriti Darul Amilin, yang berusaha guru besar Al-Fadhil Ustaz Fitri Osman, GPK Academy Al-Fadhil Cikgu Adinas, GPK HAM Ustazah Akila, seterusnya sahabat-sahabat guru yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga yang saya raikan semua ibu bapa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Surah Al-Baqarah ayat 216. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, boleh jadi apa yang kamu benci itu ianya baik, sebenarnya baik bagi kamu. Boleh jadi apa yang kamu suka itu ianya buruk bagi kamu. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Sadaqallahul azim. Pertama, marilah kita sama-sama merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ni Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesempatan untuk kita bertemu di alam maya ni, di Google Meet. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ni diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya selaku pengurusi Siti Kawasan Kuala Selangor ingin mengucapkan terima kasih kepada semua ibu bapa dan juga mengalu-alukan kehadiran ibu bapa ke dalam program taklimat pada malam ni. Sama ada ibu bapa yang lama dan juga ibu bapa yang baru sahaja mendaftarkan anak masuk ke Seriti Tahfiz Seriti Darul Amilin Shah Alam. Jadi saya ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Mudah-mudahan insya-Allah kita dapat sesuatu yang terbaik untuk anak-anak kita dan juga untuk kita semua insya-Allah. Allahumma amin. Jadi ibu bapa, guru-guru yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, tidak ada apa yang saya nak ucapkan melainkan ucapan terima kasih pada guru-guru yang berusaha pada malam ni betul-betul rumus untuk buat persiapan dan sebagainya untuk taklimat pada malam ni, dan juga ibu bapa juga yang berusaha bersungguh-sungguh demi anak-anak untuk meluangkan masa online pada malam ni kan. Masa yang agak panjang sebenarnya. Tapi tetap juga gigih berusaha untuk memastikan segala maklumat daripada taklimat ni ibu bapa dapat dan dapat dilaksanakan dalam untuk mengurus pendidikan anak-anak ni secara baik insya-Allah. Jadi saya juga ingin mengucapkanlah tahniah kepada ibu bapa juga kerana masih lagi istiqamah berusaha gigih untuk memastikan anak-anak ni terus belajar di Seriti Darul Amilin, dan juga tahniah juga ibu bapa yang baru mendaftarkan anak-anak untuk masuk ke Seriti Darul Amilin. InsyaAllah mudah-mudahan segala usaha pengorbanan untuk ibu bapa, usaha untuk mendaftarkan ini, untuk belajar, untuk hantar anak-anak belajar di Seriti Darul Amilin ini dapat mendapat satu ganjaran pahala yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk tuan-tuan dan puan-puan, ayah dan ibu sekalian. Jadi saya ucapkan tahniahlah atas pilihan Allah Subhanahu Wa Taala untuk anak-anak dapat belajar di Seriti Darul Amilin. Kerana sedia maklumlah untuk di Seriti Darul Amilin ni kita bukan saja kita pilih pelajar ni main masuk saja, tapi sebenarnya kita ada saringan, ujian saringan. Jadi kita akan pilih pelajar-pelajar yang terpilih sahaja untuk belajar di Seriti Darul Amilin. Jadi yang terpilih saya ucapkan tahniah, mudah-mudahan buat yang terbaiklah untuk anak-anak insya-Allah.
Dan juga ayah-ayah ibu yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, apa yang Ustazah Balki sebut tadi dan juga Ustaz Fitri sebut tentang kita dan saya sendiri selaku ibu bapa juga, asas utama kita nak hantar anak ke sekolah ni, kita perlu betulkan niat kita. Jadi bukanlah semata-mata kita ni hantar ataupun nak daftarkan anak kita ni masuk ke sekolah hanya semata-mata kita kata sebab kita tak mampu nak jaga. Sebab apa nak buat, sebab ini adalah nursery saja. Sebab saya kerja, sibuk. Yalah betul kita bekerja. Akan tetapi kita mesti betulkan niat kita, tidak lain tidak bukan adalah untuk tujuan kita nak bagi anak kita ni mendapat ilmu yang terbaik dan dapat mereka amalkan daripada ilmu yang mereka pelajari. Jadi sebab itulah apapun di peringkat seriti menguruskan dari sudut kita kena ada pendaftaran, ada pembayaran, yuran dan sebagainya, tapi itu bukanlah perkara utama di peringkat seriti. Akan tetapi yang paling utama ialah murid-murid ini dapat pendidikan yang terbaik dan juga ibu bapa juga merasakan bahawa segala pengorbanan, pembayaran, yuran dan sebagainya bukannya semata-mata kerana apa? Kerana sebab hantar anak ke sekolah, mereka duk kira kata sebab hantar ni ada makan, ada disediakan jagaan dan sebagainya. Itu betul lah ada, akan tetapi sebenarnya yang paling utama ialah anak-anak kita mendapat pendidikan yang terbaik, pendidikan agama, pendidikan Al-Quran, pendidikan akhlak dan sebagainya. Jadi inilah keutamaan yang kita harapkan sangat-sangat. Saya dan semualah, itulah harapan kita. Jadi segala usaha pekerjaan kita cari harta dan sebagainya untuk kita hantar anak ke sekolah ni bukanlah kerana sebab kita tak mampu jaga, akan tetapi kerana kita nak pastikan anak kita ni mendapat pendidikan yang terbaik. Jadi saya apa yang saya harapkan kita sama-sama betulkan niat kita, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan cara tersebut insya-Allah kita akan terus meletakkan komitmen, kegigihan kita ataupun keutamaan dari sudut memberi fokus kepada persekolahan anak kita ni adalah keutamaan yang utamalah berbanding dengan soal yang lain. Jadi insya-Allah saya cukup sekadar itu saja, dan insya-Allah segala segala kekurangan ataupun cadangan-cadangan yang ibu bapa ada nak memberi cadangan, boleh terus kepada sama ada di guru besar atau melalui saya sendiri di peringkat pengurusi dan juga ahli lembaga pengarah Seriti Darul Amilin. Jadi insya-Allah lah kita ada dua seriti di kawasan Kuala Selangor ni, di Puncak Alam dan juga di Bukit Melawati lah setakat ni. Jadi insya-Allah kedua-dua seriti ni insya-Allah kita bergerak bersama-sama untuk kita menjayakan misi pendidikan untuk anak-anak kita insya-Allah. Wallahu taala wa alam. Saya serahkan balik pada pengurusi majlis. Baik, terima kasih Ustaz Kadir selaku pengurusi Seriti Darul Amilin atas beberapa